Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid yang berada di rumah. Harap kamu semua dah sarapan, dah mandi, dah segar dan dah bersemangat untuk belajar. Okey, baiklah. Hari ini bagi topik reka bentuk dan teknologi tahun 5 bersama saya Cikgu Hafiz. Baiklah, hari ini kita akan sambung dalam buku teks. Murid-murid sekalian tolong sediakan buku teks dan buka muka surat 10. Dalam buku teks buka muka surat 10. Okey. Kelas. Okey, bagus. Dah buka muka surat 10. Hari ini kita akan belajar tajuk jom hasilkan artikel jahitan. Kita nak hasilkan artikel jahitan. Okey, tetapi sebelum tu apakah objektif yang kita akan belajar pada hari ini? Baik. Objektif hari ini ialah 4.3.3 melakar reka bentuk artikel jahitan yang akan dihasilkan. Okey, melakar reka. Maksudnya melakar reka bentuk ini adalah kamu akan melukis design. Apakah yang kamu akan buat sebelum kamu menjahit. Okey, bagi topik ini tahap penguasaan 3 kamu patut kuasai, iaitu membuat lakaran bermaklumat reka bentuk artikel jahitan. Okey, baiklah. Membuat lakaran bermaklumat. Okey, membuat lakaran bermaklumat ni maksud dia kat sini ialah bila kamu nak buat, contohnya lah, bila kamu buat satu lukisan, contohnya kamu buat satu kotak, satu petak macam ni. Petak macam ni kamu buat, kamu kena tulis dekat sini berapa cm. Dia punya panjang berapa cm, dia punya lebar berapa cm. Faham? Kemudian di kotak ni kamu kena lukis apa benda kamu nak letak. Contohnya kamu nak letak renda. Kamu kena lukis bentuk renda. Renda tu macam sketing lah, macam sketing ni. Okey, contohnya. Kata kalau kamu nak letak bunga dekat sesuatu artikel jahitan kamu tu, kamu kena lukis kat mana bunga yang kamu nak letak tu. Faham? Okey, itu adalah maksudnya membuat lakaran bermaklumat. Maksudnya lakaran kamu tu ada maklumat. Yang ni 3 cm panjang, yang ni 5 cm lebar. Okey, faham? Apa yang ada atas lakaran kamu tu. Okey, baik. Okey, seterusnya. Sebelum kita meneruskan dengan topik lakaran ini, sebelum membuat lakaran, dia ada beberapa proses kerja yang perlu dilakukan. Okey, sebelum tu kamu kena faham konsep ini. Proses kerja. Apakah itu proses kerja? Okey, proses kerja ialah sebelum sesuatu artikel jahitan dilakukan, murid-murid perlu menguasai 6 proses kerja bagi melengkapkan tata cara jahitan sesuatu artikel. Maksudnya 6 proses kerja. Oh, dia ada 6. Kamu kena ingat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah 6 proses kerja. Okey, bila kamu nak buat suatu kerja tu, kamu kena fikir dia punya jalan dia. Proses dia macam mana. Lepas satu-satu. Contohnya macam kamu mandi. Bukan kamu mandi, kamu bangun tidur. Kamu bangun tidur, kamu ambil towel, kamu pergi mandi. Kamu ambil towel, pergi mandi. Mandi tu kamu gosok gigi, kamu sabun badan, lepas tu kamu lap badan. Dah selesai. Tu proses mandi contohnya lah. Okey, baiklah. Untuk 6 proses kerja ni, yang pertama kamu kena tahu menjana idea kreatif. Apa yang kamu ada dalam kepala kamu, idea. Contohnya, ada sesuatu tugasan memerlukan idea kamu. So, kamu daripada tugasan kau, kamu kena fikir idea apa yang kamu nak nak buat. Okey. Kedua, melakarkan beberapa reka bentuk artikel jahitan. Maksudnya kat sini, kamu kena reka design.
Maksudnya, bukan satu lakaran saja. Ada 2, ada 3. Contohnya kamu nak buat, kita ambil mudahnya, contoh kamu dalam kehidupan kamu lah. Kamu nak buat lukisan. Contohnya lukisan. Lukisan orang berjalan pergi ke gunung. Contohnya. First, kamu lakaran pertama kamu buat orang tu pergi ke gunung dengan naik basikal. Kemudian lakaran kedua, kamu buat lakaran tu orang tu pergi naik gunung jalan kaki. Okey, kemudian lakaran ketiga, kamu buat orang tu naik gunung guna tali. Contohnya macam tu. Okey, maksudnya kat situ dah ada 3 design, 3 cara, 3 konsep dan 3 bentuk. Okey, kemudian yang ketiga, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Maksudnya bila kamu dah siap buat lukisan tu, buat lakaran tu, kamu kena menilai apa yang tak kena, apa yang kena, macam tu. Okey? Kemudian yang keempat, mengira dan membuat anggaran kos. Bila kamu design sesuatu artikel jahitan, sesuatu apa-apa jua design lah kamu nak buat, kamu kena fikir kos dia, berapa barang dia, macam itulah. Kelima, menghasilkan artikel jahitan menggunakan alatan dan bahan yang sesuai. Bila kamu nak buat suatu benda, kamu kena ada benda, kena ada bahan, kena ada alatan yang sesuai. Contohnya, katakanlah kamu nak repair basikal. Mesti kamu kena ada spana, kamu kena ada screwdriver, kamu kena ada sprocket, semua tu. Takkanlah kamu nak guna jarum nak baiki basikal. Takkan kamu nak guna hammer untuk baiki basikal. Okey? Kemudian yang keenam. Yang keenam ialah membuat pembentangan. Okey, sepatutnya benda ni berlaku di sekolah. Membuat pembentangan artikel jahitan. Membuat pembentangan artikel jahitan ni ialah kamu di sekolah nanti kamu akan buat dalam kumpulan. Dalam kumpulan, contohnya satu kelas ada 5 kumpulan. Setiap kumpulan perlu bentangkan apa yang kamu nak buat, design. Okey, design kami macam ni. Kami nak buat ni. Okey, contohnya macam tu. Okey. Seterusnya. Okey, kita lihat proses yang pertama. Menjana idea kreatif. Kamu boleh tengok muka surat 10. Buku kamu muka surat 10, dia ada proses dia. Nampak tak anak panah warna pink tu? Okey, anak panah warna pink tu adalah proses kerja daripada satu proses ke proses yang lain. Okey, proses yang pertama ialah menjana idea kreatif. Menjana idea kreatif. Macam mana kamu nak jana idea kreatif kamu tu? Okey, kita lihat sini. Idea dijana bila kita mempunyai masalah dan kita perlu selesaikan. Contoh di sini, Cikgu Hafiz bagi masalah kat kamu ialah macam mana kamu nak buat lakaran kaki seluar. Contohnya, lakaran baju. Itu adalah masalah. Dan itu yang kamu perlu selesaikan. Okey, ingat. Bila macam tadi saya cakap, kamu akan buat dalam berkumpulan. Kalau di sekolah. Di sekolah, kamu buat sekumpulan. Contohnya satu kumpulan ada 4 orang. Bila ada 4 orang, ada 4 kepala dalam tu yang akan fikir satu lakaran. Ingat tu, setiap individu mempunyai pelbagai idea kreatif yang berbeza. Kamu, idea kamu. Kawan kamu, idea kamu. Tak sama. Dia tak boleh sama. Okey? Faham? Okey, seterusnya. Bila kamu dah ada idea kamu kena buat apa? Yang kedua, melakar beberapa reka bentuk artikel jahitan. Okey, contohnya, dalam satu kumpulan, sebagi masalah membuat stokin. Membuat stokin, membuat design stokin, membuat reka bentuk stokin. Okey, bayangkan dalam kumpulan kamu ada 4 orang. 4 tu idea adalah berbeza. Okey, contohnya kata Hairil, dia ada nak buat stokin bunga-bunga. Faham? Katakan Batrisha nak buat stokin yang ada daun. Contohnya lagi siapa? Siapa lagi?
Contohnya Nasrul Iman. Dia ada idea nak buat stokin jenis ada bentuk design, ada paku-paku. Macam tu contohnya. Okey. So, lakaran haruslah sepadan dengan idea. Bila kamu nak lukis tu, mesti idea kamu kata stokin. Okey. Lakaran kamu tu dengan idea kamu tu kena selari. Tak bolehlah kita nak design stokin. Kamu buat design stokin, kamu buat design stokin. Contohnya kita nak buat stokin dewasa. Okey, kita nak buat stokin orang dewasa. Tiba-tiba kamu buat design stokin kanak-kanak. Ada sepadan ke tu? Okey. Kemudian kita perlu dapatkan 2 atau lebih idea dari sesuatu masalah. Okey. Bila saya dah bagi tugasan untuk design stokin, kamu kena guna idea kamu buat 2 lakaran. Tengok mana yang paling bagus. Okey. Kemudian dalam kumpulan juga, jika kata kamu dalam kumpulan designer, mereka bentuk ni, kita harus menghormati rekaan dan idea daripada rakan kita. Kawan kita buat lain daripada kita, tak boleh kita kutuk dia, tak boleh kita hina dia. Lukisan kau hodoh. Lukisan aku tak cantik, lukisan aku bagus. Cikgu suka lukisan aku, tak boleh macam tu. Faham? Okey. Bila lukisan tu idea kawan kamu lain, idea kamu lain, idea orang lain. Tak sama. Semua berbeza. Tetapi dalam kumpulan kamu kena hormat. Faham? Tak bolehlah nak condemn kawan, nak kutuk kawan, lukisan tak cantik, lukisan hudu. Buat garisan lurus pun sengit. Tak boleh. Ingat, contoh paling mudah kalau buat apa jua bentuk lakaran, lukisan, semua tu adalah seni. Faham seni. Tak kisahlah kawan kamu buat macam mana pun, itu adalah lakaran dia. Kamu kena hormat. Kamu kena puji. Faham? Okey. Kemudian yang ketiga, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Tengok, bila kamu dah buat lukisan, lakaran kamu contohnya tadi lakaran baju, contohnya ke lakaran baju ni. Kamu nampak baju ni, sweater ni. Okey. Kamu dah buat lakaran ni lah. Ada bear lagi. Tetapi kamu rasa ada yang tak kena. Daripada kita buat bear ni, kita buat design, kata kita bubuh zip kat tengah ni ke. Kamu kena menilai. So, lakaran kamu perlu dianalisis bagi penilaian terbaik berdasarkan ciri-ciri istimewa. Tengok design kamu. Apa yang bestnya? Apakah ciri-ciri istimewa dia? Ada poket tepi ke? Aku boleh tambah poket tepi ni. Aku boleh tambah poket kat sini ke? Kat lengan ke? So dekat bawah, dekat hood ni, hood sweater ni mungkin aku boleh tambah design lampu-lampu ke. Macam tu. Jika terdapat sebarang kekurangan dari segi rekaan, ianya harus dihargai. Ingat, idea kamu, idea kawan kamu tak sama. Kamu nak buat sweater, contohnya kat sini kamu nak buat sweater, tetapi idea kawan kamu kata dia nak bubuh kain bulu-bulu dekat sini, dekat leher hood ni. Kamu kena hargai. Sesuai ke tak sesuai ke, bincang sama-sama. Lepas tu bagi penerangan yang jelas, bagi dia faham. Tak sesuai sebab apa? Sesuai sebab apa? Faham? Kemudian, dalam proses yang ketiga juga, terdapat beberapa elemen yang kamu perlu tahu dalam rekaan, iaitu rupa. Rupa dia ni, tengok rupa sweater ni, sesuai ke tak? Ruang dia. Tengok ruang dia macam mana. Ni ketat sangat ke? Ni longgar ke? Macam mana? Okey, faham? Okey. Kemudian. Kemudian, saiz dia. Kamu nak target saiz apa? S ke? M ke? XL ke? XXL ke? Kamu kena tahu. Dan nilai. Nilai dia ni macam mana? Nilai dari segi penggunaan dia, nilai dari segi kualiti kain dia, nilai dari segi keberkesanan orang pakai, selesa ke tak selesa ke. Okey? Okey, seterusnya. Bagi mendapatkan lakaran terbaik, cuba gabungkan ciri-ciri unik pada idea rakan-rakan. Okey, contohnya, sebagi masalah kat kamu buat sweater ni. Kamu ada 4 orang. Dalam 4 orang tu, 4 idea yang dalam kepala otak kamu tu ada tu, setiap orang tu, kamu cuba gabungkan. Dia ni nak letak kat sini lampu.
Yang ni nak letak kat sini bulu-bulu. Lepas tu yang ni nak letak zip dekat tengah. Cuba tengok. Sesuai ke, padan ke tak? Kalau tak padan, tukar benda lain. Okey, faham? So kita nak benda ni, kita sama-sama kawan kita ni, idea dia, kita hormat. Kita hargai. Kalau boleh kita gabung. Bila kita gabung, lagi bagus. Benda tu jadi lagi menarik. Faham? Kalau nak harap idea kita saja, takkan menarik. Faham? Bila kita gabung-gabung idea, dia akan jadi menarik. Okey? Dan yang seterusnya, yang keempat, mengira dan membuat anggaran kos. Kalau kamu tengok dalam buku, dalam buku kamu tengok muka surat 13. Bila kamu buka muka surat 13, okey, cuba tengok muka surat 13. Ini adalah contoh pengiraan anggaran kos bahan yang akan digunakan bagi menghasilkan, ni alas tali pinggang. Dalam ni dia nak buat alas tali pinggang. Keledar adalah seperti berikut. Contohnya, fabrik. Fabrik apa dia nak pakai? Harga berapa semeter? RM3.5. Span. Cuba tengok span. Berapa tebal dia? 6mm. Dia nak berapa banyak? Cuba tengok kuantiti dia. Benang. Dia nak sebuku benang. Kapur tukang jahit. 80 sen sekeping. Velcro. Velcro tu tahu apa? Velcro ni yang kamu tahu tak, dekat kasut kamu tu yang zap on, zap off, zap. Bila kamu buka zap. Itu adalah Velcro. Okey? Kertas karbon. Kertas karbon, tanya mak kamu. Mak kamu tahu apa itu kertas karbon. Renda tu adalah seketing-seketing bunga-bunga tepi-tepi itulah. Lepas tu kertas perang. Kertas perang berapa contoh harga. Ingat, bila kamu nak buat sesuatu benda, kamu kena senaraikan bahan-bahan dia. Bahan apa yang kamu nak? Bila ada bahan, kamu boleh kira harga seunit berapa, kamu nak berapa banyak kuantiti dia. Baru kamu kira jumlah dia semua. Jumlah kat sini baru RM3.55. Tak kisahlah kamu nak buat apa pun, kamu kena tahu bahan-bahan dia harga berapa, semeter berapa, sekeping berapa, sebuku berapa, segulung berapa. Okey? Okey, kemudian setiap rekaan perlulah dapat memberikan kita keuntungan dari segi pengeluaran. Okey, kalau kamu nak buat kos kamu RM3.55. Katakanlah kamu nak jual RM5.55. Agak-agak kamu untung berapa? Dalam RM2 kan? Fikir yang tu juga. Kena ada keuntungan. Okey, contoh. Kemudian, pilih rekaan yang boleh memberikan kos dan harga yang berpatutan. Maksudnya, kamu janganlah buat design yang menyusahkan kamu. Orang tengok pun tak suka. Faham? So, kos kamu tu agak berpatutan dan harga tu jangan melampau. Kamu kos baru RM3.5. Kamu jual dekat orang RM20. Itu dah melampau. Banyaknya macam tu. Itu yang tak bagus. Kita nak ambil harga, kita nak bagi harga, nak ambil keuntungan, kena berpatutan. Tak boleh melampau-lampau. Okey? Kalau dari segi Islam, Allah tak suka benda yang melampau-lampau. Kalau berniaga, jangan ambil harga melampau-lampau. Kos kamu baru RM3.5. Kalau kamu jual RM7, boleh lagi terima. Tapi kalau kamu jual kos RM3.5, kamu jual RM15, itu dah melampau. Okey? Yang kelima, muka surat yang kelima, menghasilkan artikel jahitan menggunakan alatan yang sesuai. Sebelum ni kita dah belajar. Okey, tengok muka surat 14. Tengok, bila kamu nak buat sesuatu artikel, tengok apa yang kamu perlukan. Jarum gunting, mesin jahit tangan, jarum peniti, peretas jahitan, roda surih, kapur tukang jahit, semua itulah. Okey, tengok langkah-langkah dia. Kita tak nak buat lagi. Hari ni kita tak nak buat lagi menjahit semua ni. Kita perlahan-lahan dulu. Kita pergi perlahan-lahan dulu. Okey. Tengok langkah dia. Kamu kena tengok dulu langkah. Mula-mula buat apa? Lukis pola. Lukis pola tu apa? Lukis garisan ke? Lukis bentuk ke? Itu adalah nama lakaran bermaklumat. Kemudian potong pola. Kemudian susun pola atas 2 keping fabrik. Tengok tu.
Sematkan jarum peniti. Nombor 5 buat apa? Tandakan garis gunting. Sebelum gunting, sematkan jarum peniti. Macam tu lah. Letakkan kertas karbon tukar jahit di antara pola. Okey, kita akan belajar itu satu-satu. Okey, hari ni saya nak bagi penerangan dulu. Okey, faham? Okey, cuba tengok. Sampailah muka surat 16, muka surat 17. Itu adalah proses menghasilkan artikel jahitan. Kamu boleh tengok dalam buku kamu, ya, kamu boleh baca lebih daripada itu. Okey? Baiklah. Kemudian yang keenam, membuat pembentangan. Maaf, salah ejaan. Membuat pembentangan artikel jahitan. Apabila kamu dah buat artikel jahitan dalam kelas kamu, okey, contohnya dalam kelas, kamu kena bentangkan. Apa kamu nak buat, kumpulan kamu nak buat. Okey, cuba tengok muka surat 18. Okey, nanti saya akan bagi tugasan. Okey, saya akan bagi tugasan, tapi kita buat satu-satu dulu. Kita akan buat tugasan lakaran, kita akan buat tugasan lakaran, kita akan buat tugasan jahitan, dan kita akan buat tugasan pembentangan kamu sendiri. Okey? Cuba tengok muka surat 18. Muka surat 18 dalam kelas kamu perlu bentangkan depan kawan-kawan kamu. Kamu kena berani, kamu tak boleh takut-takut. Hang lah, akulah, tolak dia lah, tolak akulah. Tak boleh macam tu. Faham? Kemudian, pandangan dan penambahbaikan boleh dilakukan pada tahap ini. Bila kamu buat pembentangan, kamu akan dapat banyak idea dan banyak pandangan daripada kawan kamu tentang kamu punya design. Faham? Design kamu tu. Ada kata design kamu ni, reka bentuk kamu ni perlu penambahbaikan, perlu tambah ni, baru nampak menarik. Contohnya macam tu. Contohnya lagi dari segi kos. Kos ni terlalu tinggi ke apa. Bila terlalu tinggi, macam mana nak jual apa semua. Kamu akan ada sesi macam tu lah. Sesi soal jawab, sesi pembetulan, sesi penambahbaikan. Okey. Contohnya kalau dalam ABT ni, untuk proses yang ke-6 ni, saya akan minta kamu record video. Tapi bukan sekarang. Kita akan buat proses satu-satu. Ingat, kita akan buat 3 proses. Pertama, kamu akan buat video, kamu akan buat lakaran. Lakaran reka bentuk kamu. Tugasan saya akan bagi kemudian. Kita akan buat dulu yang ni. Kemudian kita buat artikel jahitan. Kemudian baru kita buat pembentangan. Okey, tapi untuk minggu ni, saya hanya perlukan kamu buat satu je. Lakaran design. Reka bentuk yang kamu akan buat. Itu saja. Okey, untuk minggu ni. Okey, nombor 6 pula. Yang ke-6 pula, proses yang ke-6, kamu cuba tengok dalam buku teks kamu. Dalam buku teks kamu ada senarai semak pembentangan. Pertama, kamu kena kenalkan ahli kumpulan kamu. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami daripada kumpulan 6. Terdiri daripada si Abu, si Ali, si Amira, si Anissa. Okey, contohnya macam tu. Kemudian memperkenalkan produk. Apa yang kamu hasilkan? Okey kelas, hari ini kami daripada kumpulan kami ingin memperkenalkan produk kami. Sweater berlampu contohnya. Faham? Sweater berlampu. Sweater bermuzik ke. Okey, faham macam tu. Kemudian hubung kaitkan dengan situasi. Okey, contohnya kamu kena cerita hubung kait dengan situasi tu macam mana. Contoh, okey, pakai sweater ni sekarang ni trendy K-pop pakai sweater. So, kita kena relate. Bila ada contohnya ada sweater bermuzik, boleh pasang lagu K-pop dekat sweater tu. Okey, macam tu lah. Kemudian kamu kena cerita alatan dan bahan. Masa kamu nak buat benda ni, kamu perlu apa? Kamu cerita. Alat apa kamu guna? Bahan apa kamu guna? Kemudian lakaran. Kamu kena tunjuk lakaran tu. Lakaran tu macam, mula-mula kami design macam ni. Okey, faham? Kemudian cara menghasil. Okey, cara menghasilkan artikel jahitan. Kamu kena cerita macam mana kami jahit, macam mana kami sulam, macam mana kami masukkan speaker ke dalam tu bagi ada muzik. Kemudian kamu kena cerita mata jahitan apa yang kamu guna, jahitan Kia ke, jahitan
Jahitan Kia, jahitan apa lagi? Jujur halus ke, jeluju halus ke, jahitan insang pari ke, jahitan silang pangkah ke. Okey, kamu kena cerita tu. Kemudian, kelebihan produk. Apa produk kamu ni best? Kamu kena cerita. Contohnya kamu jual sweater. Apa yang kamu design sweater? Apa yang menariknya sweater kamu? Sweater kamu ada muzik. Ada sweater lain ada muzik? Tak ada. Itu adalah keistimewaan kamu punya produk. Kemudian, masalah. Apa masalah berlaku masa kamu tengah hasilkan kamu punya sweater tu? Contohnya lah. Contohnya, mula pasang muzik tak keluar. Contohnya pasang speaker sebelah tak hidup. Macam tu lah. Kemudian, cara menyelesaikan masalah. Kamu selesaikan masalah macam mana? Kamu pergi masukkan speaker tu, suruh orang yang pakar masukkan ke? Kamu minta tolong kawan kamu ke? Kamu minta tolong mak ayah kamu ke? Macam tu. Okey, kemudian sesi soal jawab. Sesi soal jawab ini adalah sesi question and answer. Orang tanya, kamu jawab. Orang tanya, kamu jawab. Macam tu. Faham? Okey, itu adalah proses yang keenam. Baiklah. Okey, kemudian ini adalah kamu punya tugasan. Tugasan individu. Individu. Ini adalah tugasan individu. Kamu yang tengok video ni, kamu kena buat. Okey. Dapatkan kertas lukisan. Kertas lukisan boleh, kertas A4 pun boleh. Tugasan kamu membuat lakaran. Murid dikehendaki melukis 2 lakaran yang berbeza untuk artikel sarung bantal. Okey, pernah tengok sarung bantal kat rumah kamu tu? Nak kamu design. Design kamu sendiri sarung bantal tu macam mana? Bentuk sarung bantal tu macam mana? Kamu design sendiri. Faham? Lukiskan garisan lakaran tersebut di dalam buku panjang garis 1. Kalau ada kat rumah buku panjang garis 1, boleh lukis dalam tu. Okey? Kalau tak ada, boleh lukis dalam kertas lukisan atau kertas A4. Tak ada masalah. Bagaimana kamu nak buat lakaran tersebut? Kamu tolong buka muka surat 11. Tolong buka muka surat 11. Dalam muka surat 11 ada 3 lakaran. Tapi saya nak 2 lakaran saja. Okey, lakaran pertama kamu cuba tengok. 1, dia buat design petak. Kedua, dia tambah sikit garisan lain. Ketiga tengok dia bubuh renda-renda, dia bubuh fabric, velcro lah apa semua macam tu. Tengok lakaran 2. Bentuk dia apa? Bentuk dia separa bulat. Contohnya bentuk dia separa bulat. Tengok apa dia pakai renda-renda. Kemudian, cuba tengok yang ketiga. Lakaran ketiga dia buat macam mana? Macam bentuk tali pinggang yang kita pakai tu. Faham? So, saya nak kamu ada proses. Satu proses lukis lakaran. Okey. Contohnya lakaran sarung bantal. Okey, kamu kena buat lakaran pertama. Lakaran pertama bentuk petak. Lakaran kedua, kamu dah letak dekat mana yang lubang kamu nak sumbat bantal. Lakaran yang ketiga, kamu buat renda-renda apa yang kamu nak letak tepi tu. Lakaran keempat, kot kamu letak gambar bunga ke, gambar Mickey Mouse ke, gambar Little Pony ke, gambar haiwan ke, dinosaur ke, kamu lukis dekat situ. Mesti ada step 1, 2, 3, 4. Itu adalah lakaran bermaklumat. Jangan lupa letak berapa panjang dia. Bayangkan kata panjang dia 12 cm. Panjang dia 24 cm. Macam tu. Jangan lupa letak cm setiap sudut tu. Faham? Okey. Rasanya sampai situ saja. Okey. Untuk hari ini kita punya kelas RBT. Untuk tahun 5, okey, sebelum tu kelas, bila kat rumah ni, bila kamu dah ada kat rumah ni, dah ada dengan keluarga, tolonglah ingat, kamu mampu lakukan perubahan. Perubahan apa? Pendidikan bagi menjamin keselesaan kehidupan kamu. Tolonglah, cuba tengok sini 100% percaya pada diri kamu semua.
Kamu yang tentukan kejayaan hidup kamu. Bukan Sir tak tentukan. Bukan Cikgu Hafiz yang tentukan hidup kamu. Tak. Kamu sendiri. Kalau kamu nak berjaya, kamu berubah dari sekarang. Dengar cakap mak ayah yang paling penting. Dengar cakap mak ayah. Bagi yang Islam, ingat. Kamu ada Tuhan, kamu ada Allah. Itu. Ingat tu. Faham? Kemudian, mak ayah kamu tu. Hormat mak ayah kamu tu. Sayang mak ayah kamu tu. Faham? Faham? Kejayaan kamu bergantung pada mereka. Restu mereka. Faham? Ingat. Ibu bapa. Sokongan ibu bapa tu. 100% sokongan ibu bapa macam mana? Okey, cuba tengok Kamu nak berjaya. Okey. Apa yang kamu sebagai seorang murid, kamu kena harapkan apa yang mak ayah kamu buat dari segi penyediaan handphone, bagi kerja, pergi sekolah ambil kerja, pergi sekolah ambil tugasan, pergi sekolah ambil buku teks, semua tu mak ayah korbankan untuk kamu. Buat untuk kamu. Okey, faham? So, tugasan kamu adalah memberikan yang terbaik. Tugas kamu sebagai anak, berikan yang terbaik kepada mak ayah kamu. Mak ayah kamu suruh belajar sebab apa? Sebab mak ayah kamu nak kamu lebih bagus daripada mereka. Sebab mak ayah kamu nak kamu lebih baik daripada mereka. Dan mak ayah kamu nak kehidupan kamu membesar nanti lebih baik daripada kehidupan mereka. Faham? Tak ada mak ayah nak anak-anak dia sakit, anak dia tak selesa, anak-anak dia membesar dalam keadaan yang tak elok, tak ada. Mak ayah semua nak benda yang terbaik daripada anak dia. Ingat, bila dah berjaya, tolong balik mak ayah kamu. Tak kisahlah kamu Islam ke, kamu belum Islam ke, tak kisah. Dalam dunia ni semua kena buat kebaikan. Itu saja, okey? Kemudian, usaha kamu. Bila nak belajar ni, usaha. Bangun pagi, lihat macam mana usaha esok berubah. Kalau hari ni kamu bangun pukul 7, esok bangun pukul 6.50. Bayangkan, kalau esok sebelum tu kamu bangun 6.50, cuba bangun lagi awal, 6.40. Buat sikit-sikit. Tak bolehlah buat terus direct. Okey, ingat. Bagi yang Islam, teruskan semayang. Jangan tinggal semayang, jangan tinggal solat. Okey, ingat usaha kamu bergantung pada siapa? Bergantung pada mak ayah ke? Bergantung pada Tuhan kamu ke? Tak. Bergantung kepada kamu. Kamu merancang sesuatu dalam hidup kamu. Hari ni aku nak belajar apa? Hari ni aku nak jadi apa? Hari ni aku nak jadi baik apa? Hari ni aku nak tolong apa? Faham? Ingat, mesti ada usaha. Kalau setakat merancang tak ada usaha, benda tu sia-sia saja. Letak tepi je lah. Kamu fikir, oh ini aku nak tolong mak aku basuh pinggan dah. Fikir je. Ada kamu bangun pergi cuci tak? Tak kan? Itu maksudnya tak ada usaha. Okey, ingat. First, percaya pada diri kamu. Kemudian, sokongan ibu bapa. Kamu perlukan ibu bapa kamu dan ibu bapa kamu perlukan kamu. Ingat tu. Kemudian, usaha kamu. Usaha kamu kena berterusan. Belajar kena berterusan. Aku nak belajar hari ni, tapi kamu kena buka buku, buat kerja semua. Itu baru namanya belajar. Setakat aku fikir aku nak belajar hari ni, tak payah. Ingat, kena buka buku. Buat latihan, buat kerja. Apa cikgu bagi, pergi ambil dekat pondok jaga. Faham? Faham? Okey, kelas sampai sini sajalah untuk RBT kita. Kita akan sambung balik pada minggu depan. Okey, bye-bye. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Bukan selamat tengah hari, selamat pagi. Bye-bye.